berhentikan mencuri, dia akan berkhidmat selama setahun dengan orang yang dia curi barang tadi tanpa sembarang bayaran. Macam hamba. Syariat Nabi Musa, kalau nak bertaubat kena bunuh diri. Sampai ke syariat Nabi Muhammad ni syariat yang paling ringan. Qillatut takalif, paling sedikit. Dalam keadaan itu pun kita banyak lagi mempertikaikan, memberi alasan tak mau buat. Nak syariat yang macam mana? Sedangkan kalau orang mengaji syariat-syariat terdahulu dengan syariat yang diturunkan kepada Muhammad, ternyata kita lah yang paling mudah syariat, tapi tak mau buat juga. Baik. Hijrah ke Madinah niat kerana Allah, maka hijrahnya itu diterima oleh Allah dalam arti kata mendapat pahala, dan besar pahala orang yang berhijrah. Kenapa besar pahala? Kerana mereka berhijrah dalam keadaan mereka tidak dijanjikan apa-apa. Ikhlas mereka berhijrah ni. Namun begitu tuan-tuan, di akhir hadis ini Nabi menyatakan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tapi andai kata siapa yang hijrahnya itu, maknanya hijrah itu sama ada kita ambil dalam makna istilahnya berhijrah meninggalkan Mekah pergi ke Madinah, ataupun hijrah kita ambil dari sudut bahasanya. Dari sudut bahasa, hijrah ini ialah kita meninggalkan sesuatu yang Allah Ta'ala larang. Sebab itulah hadis Nabi menyatakan, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut muhajir ini, kita kata muhajirin tu, hijrah ni. Muhajir itu adalah gelaran yang diberikan kepada orang yang meninggalkan yang Allah Ta'ala larang. Muhajir. Jadi kita semua boleh jadi muhajir. Saya ingat hadis ni, saya belajar ketika mana saya di sekolah agama rakyat di Perlis. Sampai saya bercita-cita, andai kata saya dapat anak lelaki, saya nak letak nama Muhajir, dan Allah Ta'ala berikan, dan saya letak nama anak saya, sulung saya lelaki itu namanya Muhajir. Daripada hadis yang mula-mula, antara hadis yang awal-awal saya hafal ketika di sebuah sekolah agama rakyat di Perlis dahulu. Baik. Jadi Muhajir dalam keadaan tabi, arti kata muhajir meninggalkan yang Allah Ta'ala larang, maknanya kita semua terlibat. Kita semua terlibat. Dan sesiapa yang berhijrah, sama ada kita ambil peristiwa dahulu Mekah ke Madinah di kalangan para sahabat, ataupun kita ambil iktibar kita pada hari ini, kita tinggalkan perkara yang Allah larang, li dunya yusibaha, tapi ada niat yang lain. Niat adalah untuk matlamat keduniaan, dunia yang dikejar, dunia yang dicari, kekayaan umpamanya, pangkat, harta benda, ataupun nak menunjuk-nunjuk, ataupun awim ra'atin yang kihuha, dia berhijrah tapi kerana seorang perempuan yang nak dikahwininya, kerana perempuan, bukan kerana Allah Ta'ala. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu akan menghasilkan sesuatu yang selaras dengan niat dia. Kalau dia nak dunia, dapatlah dunia, tapi di sisi Allah Ta'ala tak ada apa. Ini sesuai tuan-tuan. Hadis ini kata para muhaddithin bersempena dengan kisah Ummu Qais, Ummu Fatilah ataupun Ummu Qais. Ummu Qais ni seorang sahabian, sahabat perempuan yang turut berhijrah ke Madinah. Kebetulan ada seorang lelaki ni suka kepada Ummu Qais dan nak berkahwin dengan Ummu Qais, ataupun namanya ada sebut Ummu Fatilah. Nak berkahwin dengan Ummu Fatilah, jadi Ummu Qais bagi syarat, kamu boleh berkahwin dengan aku, tapi kamu kena berhijrah sekali ke Madinah. Sebab aku nak berhijrah, aku tak mau kahwin. Kalau kamu tak berhijrah, kita tak kahwin. Jadi lelaki ini pun akhirnya berhijrah daripada Makkah ke Madinah kerana kejar perempuan tadi. Kejar dan arti kata nak kahwin dengan dia, dan memang kedua-duanya berkahwin di Madinah. Maka Nabi pun bagi tahu perumpamaan seperti orang itulah. Hijrah ni bukan benda kecil. Calang-calang orang boleh buat.
Tapi kalau dah salah niat, habis. Yang segala bentuk kesukaran, kesusahan perjalanan jadi sia-sia di sisi Allah Ta'ala. Kita datang masjid surau ni cantik. Daripada ramai orang yang tak datang, orang tak peduli pun. Azan dia berlintas tepi masjid ni macam tak ada rasa apa-apa salah. Ramai, cantik dah. Tetapi kalau niat tak jaga, habis di sisi Allah. Niat kena jaga. Hijrah pun Allah Ta'ala reject sebab tak betul niat. Apatah lagi amalan kita yang kecil, tak seberapa pun yang kita buat ni. Kalau berbandingkan tuntutan agama, yang sebenarnya tuntutan agama ni jauh lebih besar. Bukan sekadar untuk imarah masjid surau, tetapi berada di medan-medan untuk membantu agama Allah Ta'ala, sehingga boleh mengorbankan jiwa raga kita gugur sebagai syahid. Sekadar duduk di masjid surau ni mudah. Siapa-siapa boleh buat, siapa-siapa pun tak marah. Nak duduk 24 jam, duduklah, siapa tak marah. Tapi bila kita keluar memperjuangkan agama Allah, maka ketika itulah kita akan lihat orang tak puas hati dengan kita. Ada macam-macam tekanan diberikan kepada kita. Tapi kalau duduk masjid surau, siapa tak marah? Menyuruh kepada kebaikan, siapa tak marah? Cuba cegah kemungkaran. Ramai orang tak puas hati. Ada pula orang kata, kita tak perlu cegah kemungkaran, cukup sekadar kita suruh kepada kebaikan. Dengan kita suruh kebaikan, automatik tercegah kemungkaran. Ini formula yang salah. Sedangkan Allah Ta'ala gandingkan kedua-duanya dalam semua ayat yang Allah Ta'ala sebut, dan Nabi pun gandingkan kedua-duanya dalam hadis yang Nabi SAW katakan. Amar ma'ruf, nahi munkar. Sampaikan Al-Imam Ahmad rahimahullah, menyatakan an-nahyu asyaddu minal amr. Larangan, melarang itu lebih sukar daripada menyuruh. Lebih sukar suruh, siapa pun tak marah. Ada orang semua yang tak marah. Tapi bila kita cegah dia kemungkaran yang dibuat, kita tegur kemungkaran yang dibuat, maka kita akan lihat bagaimana dia akan lahirkan rasa tak puas hati dia dengan pelbagai cara. Jadi tuan-tuan, kita buat ni benda kecil, tapi benda kecil ni pun besar kalau nak bandingkan dengan orang keluar sana yang langsung tak boleh buat. Tapi kalau niat tak jaga, habislah di sisi Allah Ta'ala. Sebab itulah kita mula keluar. Niat ini satu amalan hati, orang tak nampak dan orang tak boleh hukum. Tak boleh bila kita tengok cara dia senyum dengan kembang kempis hidung dia ni, dia niat tunjuk orang. Tak apa cakap, buat tengok, oh dia ni memang riak riak. Tak boleh. Sebab niat ini sirrun bainal abdi wa rabbi. Rahsia, keikhlasan ni rahsia antara hamba dengan Tuhannya. Malaikat pun tak ambil tahu dalam masalah ikhlas ataupun tidak. Malaikat mencatat amalan yang kita buat, ganjaran yang sepatutnya kita dapat sampai ke hari akhirat kelak akan ditapis. Akan ada penapisan, audit penarafan ke akhirat ni. Dia akan tengok satu persatu balik. Andai kata niat tak betul, amalan tersebut akan ditolak. Haba'an manthura, jadi debu yang berterbangan. Ada dalam Al-Quran Allah menyatakan, ada di kalangan manusia yang membawa amalan ini bergunung-gunung banyaknya. Dia sangka dia dapat yang terbaik. Bila tiba untuk pada hari akhirat dibicarakan, akhirnya amalan tersebut dijadikan debu yang ditiup angin yang kuat. Maknanya bukit debu ditiup angin kuat, akhirnya ada apa? Tak ada apa. Yang tu yang kita bimbang. Dan ada hadis, saya tak pasti, ada ni cerita bagaimana 3 orang yang mula-mula dibicarakan. Orang yang mati syahid, orang yang mati dalam perjuangan Islam, orang yang mati dalam keadaan alim tentang Al-Quran, orang yang mati dalam keadaan dermawan. Mereka ini dibicarakan pada hari akhirat. Orang yang mati di jalan Allah perjuangan Islam ni, bila Allah Ta'ala tanya, aku beri pada kamu ni pelbagai nikmat dan sebagainya, apa yang kamu buat? Dia kata, ya Allah, aku berjuang di jalan-Mu ya Allah, kerana-Mu ya Allah, sehinggalah aku mati sebagai seorang pejuang, mati syahid. Lalu Allah pun kata, kamu pembohong. Kamu buat begitu supaya orang kata kamu ni pejuang yang berani. Kadzabta, kata Allah, kamu ni pembohong. Kamu buat begitu nak menunjuk-nunjuk
supaya orang kata kamu ni ikut kat